Selamat pagi jemaat seklasis Priangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 百良安华语区会众弟兄姐妹们早安。 Kita terus semangat, disehatkan, dikuatkan imannya. 我们要有充满精神，有健康。 Mari kita bersaat teduh sebelum kita beribadah. 我们默祷。 Amin. Amin. Mari kita beribadah dengan penuh syukur dan dengan kerendahan hati, dengan penuh kerinduan. 我们以感恩的心、谦卑的心、渴慕的心来敬拜我们的主。 Tema ibadah minggu kedua bulan Januari terus menerus dibaharui. 第一个月的第二个主日，我们的主题是继续被更新。 Hari ini pembicara firman Tuhan oleh pendeta Ji Sadar Mahoni. 由蔡高贤牧师正道， Diterjemahkan oleh pendeta Lydia Novelia. 由林宝珠牧师翻译。 Mari kita siapkan hati, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dari PPK 415. 我们预备心，我们喜乐的心来唱歌。 Fajar merekam. 圣教诗歌415首清晨歌。 Fajar merekam, gegap perkasa, bagai mempelai dan kesatria, unggas berterbang, bunga mengembang, panggilku segera, giat bekerja. Kencur sang Thiên父, chẳng một tô maju, xin với nương đèn sáng, yan sơ huy ở xin xin cho sao biết, ta chỉ tin nhẹ trong chẳng chinh phục bao minh nhiệt phù ân. Ku kan bersandar pada Tuhanku, hidupku menang, kalahkan setru. Meski tak kaya, tetap bersyukur, karena ku punya Yesus penebus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
我们得帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。Ayat pembuka pada hari ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10. 实理经文取自哥罗西书3章9到10节。 Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 哥罗西书3章9到10节，不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。 Mari kita memuji Tuhan dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan pusatku penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak kuhiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka-Ku, Raja surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh.
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita. 弟兄姐妹们，我们进入认罪祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kesempatan selagi kami hidup dan kuat. Engkau berikan kami kesempatan untuk dibaharui oleh Tuhan. Karena kami seringkali salah di dalam membangun kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, tolonglah hidup kami yang sesak ini Tuhan. Di tengah pandemi, kami stres, emosi kami tidak stabil. Ampuni Tuhan, kami tidak seperti fajar yang merekah setiap hari tanpa mengalami gangguan. Tetapi kami lemah Tuhan, tolonglah hari ini, berikan kami pengampunan-Mu, dan tolonglah beri kami semangat dan kuat mengadah kepada Engkau, agar firman-Mu memperbaharui kami terus-menerus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menolong kami bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengampuni dosa kami. Amin. Mari jemaat kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. 我们来听恩典信息。 Kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. 以赛亚书第1章16到18节。 Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. 以赛亚书1章16到18节，你们要洗搓自洁，从我眼前除掉你们的恶行，要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辩屈。耶和华说：“你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。” Mari kita tetap memandang kepada Yesus dengan pujian yang kita akan nyanyikan. Dari PPK 174, pandanglah pada Yesus. 我们要来仰望耶稣，我们唱圣教诗歌，当专眼仰望耶稣。 Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamat.
尊一种希望进入永生，我们当跟随主走去。就这全生不能再相知，我们与你生生永远。当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙记录，在此主荣耀恩典当中，设上生必然显为星空。Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bahwa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandang wajah mulianya. Di dalam terang Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. 弟兄姐妹们早安。 Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 听到之前，我们先来祷告。 Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Berikanlah sukacita di dalam ibadah ini. Berikanlah roh-Mu menuntun kami ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Buatlah hati kami sebagai lahan yang telah disiapkan oleh Allah, siap menerima benih, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan saya baca dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 我们要来看今天的经文，罗马书12章1到2节。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 罗马书12章第1、第2节。所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作火祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚！ Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu sekalian, tentu kita semua senang dengan hal-hal yang baru. 我们每一个人都喜欢新的事。 Apabila sepatu kita nampak sudah butut, kita mau ganti yang baru. 我们的皮鞋旧了，我们换新的。 Apabila baju kita sudah nampak tidak segar lagi, kita senang mengganti yang baru. 衣服旧了不新鲜了，我们也要换新的。 Saudara-saudara sekalian, ada yang perlu kita ganti, ada yang tidak bisa kita ganti. 那有些可以换的，有些是不可以换的。 Saya harap bapak-bapak tidak ada pikiran untuk mengganti istri yang baru apabila istri nampak tidak segar lagi. 但是弟兄们，如果看到你的妻子不新鲜了，不可以换的。 Setelah kita memasuki umur tertentu, tubuh kita akan drop, saudara sekalian. 到了一个年龄，我们的身体会退化， Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus juga. 就像使徒保罗所经历的。 Tetapi dia katakan batin dia dibaharui dari hari ke hari. 但是他却说，他心意更新，天天心意更新。 Saudara sekalian, menjadi ciptaan baru adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. 弟兄姐妹们，在基督教的信仰里面呢，被更新是很重要的。 Tapi sayang sekali, seringkali kita menjumpai ada orang Kristen yang telah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. 那很可惜的一件事就是说，有些人跟随主这么多年了，一点更新都没有， Tetap seperti dulu, 还是像以前一样， tidak banyak perubahan. 没有多大的改变。 Bahkan kadang-kadang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 还有呢，有的却像那些没有信主的人一样。 Saudara sekalian, Paulus menuliskan Roma 12 ini sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. 保罗所说的罗马书12章是非常重要的，今天我们要来思考。 Kita tidak bisa mengerti Roma 12 ayat 1 dan 2 dengan tuntas, dengan baik apabila kita tidak membaca Roma pasal 11, saudara sekalian. 若是我们没有读罗马书11章呢，我们不能够清楚明白罗马书12章的1、2节。 Di dalam Roma pasal 11, 在罗马书11章， terutama kita melihat di ayat 17 sampai 22, 特别我们要看17节到22节。 Rasul Paulus menggambarkan umat Allah itu seperti pohon zaitun, saudara sekalian. 那保罗描写这个神的子民就像橄榄树， Nah, ada ranting yang dipatahkan dan dibuang oleh Allah. 有些枝子已经被折断了， Ranting itu adalah umat Israel. 那些枝子就是以色列民。 Lalu Tuhan mengambil tunas liar dan dicangkokkan di pokok pohon zaitun itu. 然后呢，主就用那个野的枝子呢，粘在这个新的橄榄树上。 Paulus memberikan nasihat buat tunas-tunas liar yang dicangkokkan itu. 保罗劝勉说，这些野的枝子， Demikian dia berkata di pasal 11 ayat 20. 在11章的20节， Paulus berkata, baiklah mereka Israel dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah. 20节这样说不错，他们因为不信，所以被遮下来；你因为信，所以立得住。但是呢，你不可自高，反要惧怕。 Ayat ke-22, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. 22节这样说：若是神不喜悦那些枝子，他也不喜悦你们。 Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah 所以要看神的怜悯， dan juga kekerasannya, 也要看他的严厉， yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. 就是严厉对那些跌倒的人， Tetapi atas kamu kemurahannya, 但是对你们是有恩慈的。 yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. 如果你们长久在他的恩慈里面， Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 不然你们也要被砍下来。 Paulus mengingatkan
tunas-tunas liar, yaitu kita, orang-orang yang tadinya bukan bangsa pilihan Allah, yang telah dicangkokkan di pohon zaitun itu. 那保罗所说的这个野橄榄呢，就是等于我们这些外邦人被连在这个真的橄榄树上。 Dia menasihatkan kita supaya selalu memperhatikan kemurahan Allah. 他要我们时常注意耶稣基督的怜悯。 Kalau kita tidak memperhatikan kemurahan Allah, 若是我们没有专注在神的怜悯上， Paulus katakan maka kita pun akan dipotong juga. 那我们一定会被砍下来的。 Paulus katakan Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, dia juga tidak akan menyayangkan kita. 保罗说，神如果不喜悦那个真橄榄树，当然也不会喜悦我们这些野橄榄。 Ada kata yang sangat penting yang ditegaskan di dalam pembacaan itu adalah kata kemurahan. 这里很主要的一件字就是恩慈。 Maka di dalam Roma pasal 12, Paulus katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. 所以在第12章的第1节，保罗这样说：所以弟兄姐妹们，我以上帝的慈悲劝你们。 Saya memahami mempersembahkan tubuh, yaitu mengenal Tuhan, memahami Tuhan dengan sedemikian dalamnya, sampai-sampai kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. 将身体献上，就是说，更深入的认识我们的神，我们愿意把自己献上给他。 Saudara, kita pasti tidak akan menyerahkan sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak kita kenal. 弟兄姐妹们，我们一定不会把最重要的献给一个我们不认识的人， Dan juga kepada orang yang kita kenal baik. 一定会给那些我们认识的人，认识的很好的人。 Handphone ini harganya tidak seberapa. 这个手机的价钱不会很贵， Saya tidak akan menyerahkan kepada seseorang yang meminjam kepada saya yang saya tidak kenal sama sekali. 我不会借给一个我不认识的人。 Begitu pula dengan kalau saya punya anak perempuan, kalau ada laki-laki yang berkata, anak bapak cantik, boleh saya ajak jalan-jalan 1-2 minggu? 那若是有一个青年人来对我说：“你的女儿很漂亮，我可以带她出去走走1-2个星期吗 Tidak mungkin. ？”不可能的事， Saya tidak kenal dia. 因为我不认识他。 Saya kenal dia pun, saya tahu apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. 若是认识他呢，我也要进一步的想，他可以信任吗？ Maka anak gadis ketika berkenalan dengan seorang pria di sebuah mall, 一个女孩子在百货公司认识一个青年人， ketika tiba-tiba laki-laki itu berkata, bagaimana kalau langsung kita pergi ke catatan sipil untuk menikah? 那若是说我们去政府那边去登记，我们结婚好吗？ Kita tidak mungkin menerima itu. Gadis itu tidak mungkin menerima tantangan seperti itu. 那个女孩子一定不会答应的。 Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， kita mana mungkin menyerahkan hidup kita kepada satu pribadi yang tidak kita kenal dan yang kita kenal bisa dipercaya. 我们不可能把自己的身体献上给一个我们不认识的人。 Nah, ketika Paulus berkata persembahkanlah tubuhmu, dia sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu kita diajar untuk mengenal Tuhan secara mendalam. 那保罗说将身体献上呢，就是要我们更深入的去认识我们所敬拜的这位神， Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Saudara. 这是非常重要的。 Di dalam pengenalan yang mendalam inilah kemudian menghasilkan iman dan pertobatan. 更深入的去认识之后呢，要有那个果效，就是说要有更新、有悔改。 Saudara sekalian, di dalam kekristenan, pertobatan itu mempunyai implikasi keselamatan. 弟兄姐妹们，在基督教信仰呢，悔改是有关于救恩的。 Itu berarti pertobatan bukan semata-mata meninggalkan dosa. 悔改不只是离弃罪恶， Tidak mungkin seseorang meninggalkan dosa lalu dia diselamatkan. 不可能一个人离弃罪恶就能得救。 Maka pengertian pertobatan berubah pikiran dalam hal ini adalah 所以呢，这个悔改呢，就是我们思想上的改变。 dari tadinya menolak Kristus, kemudian berubah pikiran menerima Kristus. 之前拒绝基督，现在呢
要接受耶稣基督。 Seperti khotbah Petrus di kisah para rasul kepada orang-orang Yahudi yang tadinya menolak bahkan membunuh Yesus. 就如使徒彼得在向犹太人讲道的时候，那些人呢之前是拒绝耶稣基督的。 Petrus menantang mereka untuk berubah pikiran. 彼得挑战他们，要思想上要改变。 Tadi menolak Kristus, sekarang beriman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. 以前拒绝耶稣，现在呢要相信耶稣做他们的救主， Nah, ini pertobatan. 这就是悔改， Ini perubahan pikiran. 这是思想上的改变。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， bertobat atau berubah pikiran juga bisa adanya sebuah kesadaran baru tentang pentingnya hubungan dengan Kristus. 那悔改呢，另一个意思就是说，我们要跟耶稣基督，我们与耶稣基督的关系很重要。 Ada anak-anak yang terlahir dari keluarga Kristen tidak merasa penting mempunyai hubungan dengan Kristus. 那有些人在基督化家庭长大的，他们不觉得跟基督的关系的很重要。 Dia tahu dia beragama Kristen, 他知道他是基督徒， tapi kalau untuk urusan dengan kekristenan dia ogah-ogahan, 但是呢，关于基督教的事情呢，他随随便便 acuh tak acuh, 也不管了， tidak antusias, 没有很激励的。 tidak tertarik dengan kekristenan. 对基督教信仰他们没有兴趣。 Tapi satu saat ketika orang ini menyadari betapa pentingnya berhubungan dengan Yesus, terkonek dengan Yesus, itu artinya pertobatan. 当有一个时候，他们觉得跟基督的关系是很重要的，那个时候就是他悔改了， Ini berubah pikiran. 他的思想改变了。 Nah, pertobatan seperti ini, perubahan pikiran seperti ini, itu mempunyai implikasi keselamatan, saudara sekalian. 那若是这样的思想的改变，悔改了，他就得救了。 Pentingnya pertobatan seperti ini digambarkan oleh Richard Baxter sebagai berikut. 那 Richard Baxter 对这个救恩有这样的讲法： Dia berkata, selama Anda tidak bertobat, 当你不悔改的时候， Anda tidak benar-benar menjadi anak Allah 你没有真正的成为神的儿子， atau menjadi orang Kristen sejati. 或者成为真正的基督徒， Karena Anda tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. 因为你没有真正的认识耶稣基督。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， untuk itulah kita belajar memahami Dia. 因此呢，我们要学习跟认识耶稣基督， Sampai pada satu taraf kita menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 到了一个程度，我们愿意把自己献上给耶稣基督， Ini penting saudara sekalian. 这是非常重要的。 Kalau tidak, kita pun akan dipotong juga. 如果没有这样呢，我们会被砍下来。 Nasihat yang kedua yang Paulus sampaikan adalah dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. 第二个劝勉呢，就是说不要和这个世界，不要效法这个世界。 Supaya kita tidak dipotong, tidak cukup kita hanya beriman mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. 那若是只是对神有信心，献上自己的身体还不够。 Ada nasihat yang kedua, yaitu dengan tegas dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. 第二个劝勉就是说，不要效法这世界。 Tidak berarti bahwa semua yang ada di dunia ini buruk dan dosa, belum tentu saudara sekalian. 不一定世界上所有的一切都是不好的，都是有罪的。 Tetapi ada banyak pengajaran di dunia ini yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan jangan ikut dengan dunia. 但是呢，有很多教导与我们的圣经是相对的，所以我们不要效法他们。 Tapi sayangnya sebagian orang Kristen justru merasa rugi apabila mereka tidak bisa mengikuti pola hidup yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. 那但是有些基督徒觉得很吃亏，若是没有跟着世界的潮流， Ada orang berkata, kalau dia boleh, kenapa saya tidak boleh? 若是他可以，为什么我不可以呢？ Semua orang berbuat seperti itu, kenapa saya tidak boleh? 大家都这样做，我为什么不可以呢？ Hidup ini menjadi tidak bahagia kalau diatur ini dan itu. 那若是什么都要管，哇，活得很难呐、
Saya ini kan bukan malaikat, malaikat saja jatuh, apalagi saya hanya manusia biasa. 我不是天使，天使都会跌倒，何况我是一个很平凡的人呢？ Ya, kakek saya begini, papa saya begitu, ya saya begitu, memang dari sononya sudah begitu. 我的爷爷这样，我的爸爸这样，大家都是这样。 Jadi patokan bagi orang-orang ini adalah apa kata dunia. Patokan bagi orang-orang ini adalah apa kata dunia. 所以呢，他们是以世界怎样说，他们就要跟着， Bukan apa kata firman Tuhan. 而不是圣经怎么说。 Di dalam alam berpikir seperti ini, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 那在这样的状况里面呢，所以保罗说不要效法这个世界， Saudara-saudara sekalian, tidak berbuat dosa itu memang sudah bagus. 没有犯罪已经很好了。 Tetapi tidak berbuat dosa, apakah Tuhan sudah pasti berkenan? 那若是只是没有犯罪，上帝就喜悦了吗？ Belum tentu, saudara sekalian. 不一定。 Karena seringkali yang kita sebut tidak berbuat dosa itu artinya tidak punya kesempatan atau belum punya kesempatan untuk berbuat dosa. Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 保罗说不要效法这个世界， tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, perubahan dari dalam, saudara sekalian. 但是呢，我们要心意更新而变化。 Nabi 先知 pernah terkecoh, saudara sekalian. 曾经这样说： Satu kali Nabi diutus untuk mengurapi raja baru menggantikan Raja Saul. 当先知被差遣要去高莫大卫，要来代替扫罗的时候， Ketika Nabi Samuel melihat anak dari Isai bernama Eliab yang tinggi besar, 当撒母耳先知看见他的另外一个孩子又高又大， Samuel berpikir inilah raja yang akan diurapi oleh Tuhan. 撒母耳就说：“哦，可能就是这个吧。” Tapi 要 Tuhan 成为王 berkata kepada Nabi, 但是神对先知说 jangan lihat perawakannya yang tinggi itu.：“ 不要只看他的外貌这么高大， Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 人看外貌，神看我们的内心。 Saudara kalian, ”亲爱的弟兄姐妹们， kita hanya melihat apa yang ada di permukaan. 我们只是在外表看，我们只是看外表而已。 Tapi Tuhan melihat hati. 但是神看我们的心， Itu yang Tuhan katakan di dalam perjanjian lama. 这就是神在旧约所说的。 Maka saudara sekalian, dari 3 pengendara mobil tadi, 那从3个驾车的人来看， yang benar hanya 1 di hadapan Tuhan, orang ketiga. 其中一个最正确的呢，就是第3个人。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， Paulus mengajarkan kita supaya kita berubah, bukan dari luar menyebabkan kita berubah. 保罗劝勉我们说，不要只是外貌改变而已， Tapi karena memang pembaharuan dari dalam diri kita. 而是要从我们的内心改变。 Kadang-kadang saudara sekalian, 有时候 pembaharuan yang terjadi dalam diri kita, 我们的改变， faktor eksternal itu lebih kuat dari faktor internal. 很多时候是外在的原因比内在的更大。 Ketika anak kita tidak mau pergi sekolah, anak-anak masih kecil, 当我们的孩子还小的时候，他不要上学校去， kita bertanya pada anak itu, kamu sayang papa tidak? 我们就问他说：“你爱爸爸吗？” Sayang. 爱。 Kalau sayang papa, nurut papa ya. 如果你爱爸爸，就要跟着爸爸的话呀。 Oke, 好的， sekarang kamu pergi ke sekolah. 现在你去上学校吧。 Tidak mau. 不要， Saudara, dia tidak mau berangkat. 他不要去上学。 Dia bilang dia sayang papa. 他说他爱爸爸， Tapi dia tidak mau menurut pada papa. 他不要听从爸爸的话。 Bagaimana caranya? 要用怎样的方法 Papa 呢？ akan berkata seperti ini. Kamu mau es krim tidak? 你要吃冰淇淋吗？ Kalau kamu mau es krim, kamu pergi sekolah, pulang sekolah, papa belikan es krim 1 ember buat kamu. 那如果要呢，你去上学回来嘛，爸爸就买1大罐的冰淇淋给你。 Anak ini pergi sekolah.
他就去上学了。 Pulang sekolah betul ada es krim 1 ember, dia senang sekali. 那回来的时候，真的在家里已经有冰淇淋了。 Minggu depan dia tidak mau pergi sekolah 那 lagi. 下个星期他不要去上学， Kamu pergi sekolah, nanti papa belikan es krim 1 ember. 他说你去上学，你回来我买1桶的冰淇淋给你。 Dia sudah tidak mau lagi, 他 saudara. 不要了。 Bagaimana caranya supaya dia pergi sekolah? 那要用什么的方法让他去上学 Paling 呢？ gampang adalah keluarkan sapu lidi, saudara. 最容易的就是拿那个藤条出来， Anak itu akan langsung lari dan pergi ke sekolah. 他会跑掉，他就要快快去上学了。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， mendapatkan es krim ataupun mendapatkan ancaman sapu lidi itu akan membuat kita bergerak. 那得到这个冰淇淋，或者是看到藤条呢，会使我们快快的去举动。 Tapi bukan itu yang dituntut oleh Tuhan dari diri kita, saudara sekalian. 但是神对我们的要求不是这个。 Tuhan Yesus pernah berkata, 耶稣曾经这样说 jika engkau mengasihi aku,：“ 若是你爱我， maka engkau akan menuruti segala perintahku kepadamu. 你就要遵行我所有的命令。” Tuhan tidak berkata kalau engkau takut kepadaku. 耶稣没有说：“若是你们敬畏我， Tuhan tidak berkata kalau engkau respect kepadaku. 若是你对我有反应。” Tapi Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. 若是你爱我呢，你就要遵行我所有的命令。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， perilaku kita sudah bagus. 我们的行为已经好了， Tapi 好， mari kita cek apa sebabnya kita berperilaku seperti itu. 我们要来检查一下，那我们为什么有这样的行为呢？ Pria wanita tidak berselingkuh itu sudah bagus. 我们没有犯奸淫已经很好了， Tapi bertanyalah mengapa kita tidak berselingkuh sekalipun ada kesempatan untuk berselingkuh. 虽然有机会去犯奸淫，我们没有犯奸淫，我们就要问自己是什么原因呢？ Apakah karena kita takut pada istri kita atau takut kepada suami kita? 或是我们是怕我们的丈夫，或者是怕我们的妻子呢？ Atau bahkan karena kita takut pada Tuhan? 或者我们真正的怕上帝？ Bukan itu, saudara sekalian. 不是这个， Semata-mata karena kita mengasihi Tuhan yang telah kita kenal secara mendalam itu. 而是因为我们很深入的认识我们的主。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， pembaruan dari dalam diri kita. 我们内心的更新， Itu juga terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. 也要在我们生活上各层面看到。 Kadang-kadang kita menonjol di satu sisi tapi lemah di sisi yang lain. 有时候我们在这一方面很强，但是在那一方面很弱。 Saya membaca sebuah cerita, saudara sekalian. 我读了一个故事， Seorang pria dengan seorang gadis muda pergi ke sebuah restoran siap saji memesan 9 potong ayam. 有一个弟兄带着一个年轻的姐妹到这个快熟店去订了9块鸡。 Setelah mendapatkan pesanannya dibungkus dan pria dan wanita itu pergi buru-buru. 那订好了，拿了就快快走了。 Dan ketika pria dan wanita ini membuka makanan itu, mereka kaget. Ternyata isinya bukan ayam 9 potong, tetapi ada uang 36.000 US dollar. 当他们打开的时候，他们就很惊讶，为什么呢？因为不是九块的鸡，而是有36000的美金。 Pria ini segera kembali ke restoran dan mengembalikan uang itu. 这个弟兄呢，很快的要到那个店要去还给他。 Manajer restoran kaget sekali. Wow, di tengah kota yang begitu hancur ada pria yang jujur seperti ini. 那老板就很惊讶，在这样的时代还有这么忠心的人。 Anda harus menjadi inspirasi bagi kota ini. Kamu harus menjadi contoh bagi kota ini. 你要在这个城市里面成为榜样。 Saya akan panggil wartawan supaya kamu masuk koran dan masuk televisi. 我要叫记者来，让你上报纸、上电视。 Pria ini berkata, saya tidak butuh itu. 这个弟兄说：“我不需要这个， Berikan saya 9 potong ayam. 我要的是9块鸡肉。 Sebentar saja, tunggu. Anda harus menjadi contoh bagi kota yang rusak ini. ”他说：“等一下，等一下，你要成为这个城市的榜样。 Duduklah, duduk. Panggil istrimu duduk sini. 叫你的妻子来，坐，先坐一下。 Itu bukan istri saya, kata pria itu. 他说：“我就是要买这个鸡给我的妻子的。”
Istri Anda di mana? 你的妻子在哪里呢？ Istri saya ada di rumah. 我的妻子在家。 Jadi itu siapa? 这个是谁呢？ Itu pacar saya. 她是我的女朋友。 Cerita ini, 从这个故事里面， pria ini pria yang jujur. 他是一个很诚实的 Dia 弟兄。 hebat dari aspek ini. 那他这个层面很好， Tetapi di sisi yang lain, 但是在另一方面， dia lemah. 他很弱， Dia punya selingkuhannya. 他有第三者。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan mengharapkan kita berubah secara holistik, secara keseluruhan. 上帝的话要我们整全的改变。 Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ada cerita yang menarik sekalian. 在路加福音13章也是有一个很吸引人的故事。 Tuhan Yesus berkata ada seorang mempunyai kebun anggur. 耶稣说，有一个人有葡萄园， Di tengah kebun anggur itu rupanya tumbuh sebatang pohon ara. 在那个葡萄园当中呢，有这个无花果树。 Si pemilik sudah 3 tahun datang untuk mencari buah dari pohon ara itu. 那这个园主呢，已经3年了，要来找这个无花果树的 Tapi dia 果子， tidak mendapatkan buah dari pohon itu. 但是呢，他却没有发现果子， Tebang dia, 他就把它砍掉， percuma dia hidup. 他百废 Saudara-saudara 百占 sekalian, 土地。 saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. 无花果在葡萄园中 Ini gambaran yang tidak seharusnya. 是不应当有这样的事的。 Pohon ara tidak seharusnya berada di antara pohon anggur. 无花果树不应当在葡萄园里面， Tapi pemilik ini sudah berbaik hati, saudara sekalian. 但是这个园主太好心了， Diberi kesempatan untuk hidup. 给他有机会， Tapi sayangnya pohon ara ini tidak berbuah. 但很可惜，这个无花果树没有结果子。 Lalu pengelola berkata seperti ini. 所以管园的这样说 Sabar, 忍耐， aku akan memupukinya lagi. 我要再给他肥料， Aku akan memberikan air yang cukup. 我要给他注过的水， Kita beri dia 1 tahun lagi. 给他再一次1年的机会。 Kalau tahun depan dia tidak berbuah, 若是明年他没有结果子， kita potong dia. 我们就把它砍掉吧。 Saudara ini memberikan cerita ini memberikan contoh yang sangat-sangat menarik. 这个故事呢，给我们这个故事是太有趣了。 Saya kira kita semua adalah seperti pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur. 我在想呢，我们大家都是像这个无花果， Kita 在 tadinya 这 bukan 个葡 umat 萄园里。 Allah. Kita tadinya bukan umat Allah. 我们本来不是神的子民， Tuhan beri kesempatan. 神给我们机会， Jangan sampai kita mengecewakan pemilik kebun anggur, saudara sekalian. 我们不要使葡萄园主失望。 Sama seperti raja yang mengadakan perjamuan kawin itu. 就像那个王举行这个宴会的时候， Umat Allah 3 kali diundang tapi tidak nongol satupun. 但是呢，神的子民已经3次去邀请他们，他们都不要来。 Lalu raja mengundang orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan. Ada orang jahat, ada orang baik. Masuk dalam ruang perjamuan itu. 所以王就到街上去邀请所有的人，好人坏人，通通请来。 Tetapi raja turun dan dia didapati ada seorang yang tidak berpakaian pesta. 但是呢，有一个人没有穿整齐他的衣服， Orang ini diikat dan dibuang keluar. 那个人就把他绑起来，就把他赶 Saudara 出去。 sekalian, 弟兄姐妹 jangan 们， kita mengecewakan Tuhan yang telah beri kesempatan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. 我们不要让我们的神失望，他已经给我们机会成为神的儿子。 Mari kita menghargai sepenuhnya anugerah Allah ini. 我们要完全的来珍惜我们成为神的儿女。 Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kita. 神如果不珍惜真葡萄树，他也不会真橄榄树，他也不会珍惜我们这些野橄榄树。 Karena itu mari kita mempersembahkan tubuh kita. 让我们将身体献上， Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. 不要效法这个世界。
Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih Bapa untuk ayat firman yang telah kami baca pada hari ini. Bapa, kiranya ayat ini sungguh-sungguh menyadarkan kami tentang siapakah kami ini, tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami, umat yang tidak mengenal Tuhan tadinya. Terima kasih Bapa atas anugerah yang luar biasa. Sebagai tunas-tunas liar, Tuhan telah mencangkokkan kami. Biarlah kami senantiasa memperhatikan kemurahan Allah di dalam hidup kami. Tetaplah berpanjang sabar kepada kami apabila kami bertahun-tahun tidak menghasilkan buah. Tuhan, mungkin inilah masa-masa grace period dalam hidup kami. Biarlah selama masa grace period ini kami betul-betul berbuah. Menghasilkan buah yang memuaskan Tuhan dan Tuhan kami. Mampukan kami untuk memperbaharui batiniah kami ya Bapa. Bapa, di penghujung ibadah ini kami juga naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk dunia yang sedang merana 1 tahun terakhir ini Bapa. Belas kasihan-Mu yang besar kiranya dicurahkan, dilimpahkan di dalam dunia. Kiranya melalui pandemi yang mencekam ini banyak orang justru dituntun untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan kami berdoa kiranya Engkau memberikan proteksi secara khusus ya Bapa. Selain itu berikanlah hikmat kepada kami untuk menjaga kesehatan kami dengan baik. Yang terpapar virus Tuhan Kau berikan belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kiranya vaksinasi ini akan memberikan daya tahan tubuh yang baik untuk menangkal virus penyakit yang ada di dunia ini. Bapa, kami terus mendoakan pemerintahan kami. Biarlah pemerintahan kami terus kuat. Jauhkanlah dari segala rongrongan. Kami bersyukur untuk tindakan tegas dan terukur yang telah diambil oleh pemerintah kami untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan anasir-anasir, gerakan-gerakan radikal. Bapa, berikan juga hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengentaskan persoalan sosial dan ekonomi yang terpuruk beberapa waktu terakhir ini. Kami berdoa kiranya resesi ini segera berakhir dan ekonomi boleh tumbuh kembali. Berkatilah gereja-gereja-Mu ya Bapa, yang sebagian besar belum bisa melaksanakan ibadah secara reguler. Kami berdoa ke depan, biarlah ibadah boleh kembali seperti sedia kala lagi, beribadah bersama-sama, melayani, menginjili umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syukur kami dalam Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan imam rasuli. 我们要以历代先经及将来的众信徒宣告使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，
在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死、埋葬，将在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, diiringi dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. 主所爱的弟兄姐妹们，我们要来奉献，表示我们对神的感恩。我们来读圣经箴言书第3章第9到第10节。 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. 箴言3章9到10节，你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。 这样，你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。 Persembahan dapat diberikan ke gereja masing-masing. 弟兄姐妹们，你们可以把你们的奉献汇到银行户口，各自教会的银行户口。 Mari kita memuji Tuhan dengan kidung berkat. 我们来唱诗祝福的歌。 Berkatlah kasih Tuhanku, berikan padamu penuh limpah, menyinarimu dengan wajahnya, agar kau jauh dari bahaya. Dengan janji-Nya yang sungguh setia, kau tak goncang, kau tak tergoyah.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak terputus-putus. Dikala pandemi, Engkau tetap memberi kami kekuatan untuk bekerja, sehat. Di tengah tertatih-tatih kami, Engkau tetap memberkati dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan inilah berkat yang kami kumpulkan Tuhan, boleh menjadi bagian dari pelayanan yang Kau percayakan. Berkati setiap gereja kami Tuhan, di dalam membangun jemaat-Mu di tengah pandemi. Berkati uang yang telah kami berikan, menjadi sarana pelayanan Injil, sarana diakonia, sarana untuk kemuliaan Tuhan. Pimpin ya Tuhan setiap jemaat-Mu dengan penuh syukur, dengan hati rela, melayani dan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang telah memberi berkat berkelimpahan dalam hidup kami. Amin. Jemaat kita akan menutup dengan satu pujian doksologi. 我们来一起来唱三义颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊。万有之源，万物之本。Inilah akhir dari ibadah kita, saudara sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.